Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini giliran tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Demikianlah 3 ayat daripada surat Taubah, daripada ayat yang ke-25 sehingga kepada ayat yang ke-27.
Ini di antara ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tazkir ataupun panggil tazkirah, satu ayat mengingatkan bagi orang-orang mukmin tu, mengingatkan nikmat limpah kurnia Allah bagi. Nah, makna syukurlah. Jadi ada di antara setengah-setengah lepas pada berlaku dalam peperangan bahasa dia lah, susah payah setara mana dengan tenaga renya, siapa ke jiwa raganya, harta bendanya, maklumlah. Maka timbullah satu kesusahan, kepenatan, lalu Allah mengingatkan dengan firman laqad. Orang panggil kata lam tu dakhilatun ataupun muwatti'atun lil qasam. Mana lam tu masuk di atas jawab bagi sumpah yang mahzuf. Bila terkedi wallahi laqad. Nah, ketika la pada laqad itulah dia panggil masuk pada jawab bagi qasam yang mahzuf. Bila terkedi wallahi, Allah nak rayak hani tu bersumpah, tapi tak ada lapar cara zahir. Kalau zahir wallahi ni laqad, dia panggil lam muwatti'atul lil qasamil mahzuf, dia panggil. Maknanya laqad, demi Allah. Kita kedialah jawi tafsir tu pun, apa huraian tu, sungguh telah tolong akan kamu, hei orang mukmin, Allah telah tolong akan kamu, telah tolong akan kamu oleh Allah. Orang mengaji kaedah panggil fa'il muakhar. Demi Allah, sungguh telah tolong akan kamu oleh Allah Ta'ala, telah tolong fi mawatina kathiratin, pada asalnya pada beberapa tempat, tapi terkedir mudah, pada menang perang. Dia terkedir panggil. Kalau terjemah betul fi mawatina, pada beberapa tempat peperangan yang banyak. Tapi takdir mudah kata nak, Allah telah tolongkan kamu pada menang perang. Beberapa tempat peperangan yang banyak. Jadi kalau mau mari susah sekali-sekala tu, jangan dak tak situ saja. Mu kena hundur kelik. Siapa panggil apa? John Clark. Tu. Jadi atau hawa susah tu gue terlupa habis. Cuba hundur kelik. Allah Ta'ala tolong mu nak kata banyak mana dah. Pada beberapa tempat perang Allah Ta'ala we menang. Seperti mana? Seperti perang Badar. Tengok tu, bilangan puak kamu 313 orang je. Pas pula keluar daripada Madinah, bukan tujuan keluar tu nak perang. Tubik nak sekat barang dagangnya yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada Syam nak balik ke Mekah, lalu ke Madinah. Tubik nak sekat satu ke tubik nak perang. Tapi ke jadi kok perang. Kalau tilik pada ukur adat ke, balik mu beratlah. Bilangnya sikit dah 313 orang saja. Alat perkakah pun tak ada bersedia untuk perang. Tu dia. Tapi bila lagi berlaku perang, balik nu dia mari nak perang mu betul nu dibawa oleh Abu Jahal. Hampir 1000 bilangan orang. Pak alat pula alat cukup lekat. Dengan bekal bawa dengan perempuan hak juruduk apa panggil kancia. Juruduk kancia. Tu dia juruduk nyanyi dak apa dak akak semangat. Kemal ada musuh menang main nak peracun mu. Mu tu baik ke jalan gi jadi kau perang. Kalau tak Allah tolong, mana nak harap di mana? Ingat hati. Allah Taala kata, sungguhnya telah tolongkan kamu apa dia pada menang perang, pada apa? Menang perang berapa tempat peperangan yang banyak. Misal seperti perang Badar pada tahun pertama, bulan puasa pula tu. Kalau kira
Bulan puasa. Pas bulan puasa tahun pertama mula-mula difardukan puasa. Tahu tu? Nah, kalau tengok. Lagi pula seperti perang Quraizah. Nah, Bani Quraizah, Bani Yahudi. Dalam Madinah tu. Dan perang Nadir, Bani Nadir, Yahudi juga ni hak terbesar dalam Madinah. Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir. Tengok Allah Ta'ala tolong. Dan lagi pula wa yawma hunainin il a'jabatkum kathratukum. Sini ayat kedua. Dan sebut olehmu. Apa tu kalau yang mengaji kaedah panggil wa yauma jadi maf'ul fi'il mahzuf. Tafsirnya wazkur, dan sebut olehmu, ingat olehmu, sebut olehmu ai Muhammad yauma Hunain, hari perang Hunain. Belah mana? Kita ambil ayat dulu. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika mengajib akan kamu. Mengajib tak panggil apa? Ketika perasa. Memperasankan kamu oleh banyak tentera kamu. Dia ramai. Hak perang Hunain ni ramai ni. Mana? Selepas pada buka Mekah tahun yang ke-8. Hak mari sekali dengan Nabi SAW daripada Madinah 10,000. Mari buka Mekah tahun yang ke-8 dah. Sudah siap tu berangkat daripada Mekah menuju mai ke Hunain ni 12,000. Jadi campur dengan puak hak masuk Islam di Mekah tu 2,000. Jadi 12,000. Mari perang dengan puak Hunain. Balik tentera Hunain berapa ribu je, kata setengah 4,000 je. Kemai banyak dua kali. Banyak balik muslimin. Lalu berasa bangga ya, kita ramai trek ni. Saya tak kalah ni. Sebab ada lepas-lepas dah. Kalau kita sikit, ni kita banyak. Jadi perasa situ. Tuhan balik selalu. Ya tak boleh dah. Nak buat bertengok tak boleh. Tu kerja kamu. Ada cukup lekat. Kita ramai bilangnya. Takkan nak hidup kalah dulu kita sikit meneh. Meneh duduk mana? Duduk di mung mana? Ini soalan nak Allah Ta'ala nak ajar. Jadi kita lagu tu lah. Nak pergi dalam lah. Allah Ta'ala kata lalu. Ingat. Hari perang Hunain. Lah mana? Hari perang Hunain. Dia panggil Badar pada Yaumah. Kita ambil ayat dulu. Iz a'jabatkum, ketika mengajib, mengherankan kamu, berasa perasakan kamu oleh banyak kathratukum, tu fa'il muakhar bagi a'jabat, oleh banyak ramai tentera kamu. Dalam ramai tu kita ambil ayat dulu. Falam tughni ankum syai'a, maka tiada mengaya daripada kamu. Apa tiada mengaya? Tiada boleh menolak ankum daripada kamu akan suatu syai'an. Payah terbersifat yang belakang. Banyak ni. Oleh banyak tentera kamu. Jadi kalau jumasa falam tughni, maka tidak mengayan, tidak boleh menolak ia ankum daripada kamu, tak boleh menolak syai'an akan sesuatu pun. Dengan bilangan ramai tak lewat apa? Apa? Banyak tentera kamu itu. Siapa mung lagu mana? Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Dan jadilah sempit atas kamu oleh bumi. Bima rahubat, dengan seluah ini serta luahnya bumi jadi sempit atasmu. Apa nak ayat? Dia cerita ni tengok kena tahu ayat ni sakut dengan sejarah. Jadi perang lari jadi sempit bumi. Kira belah-belah ribu ni lari. Lari. Bumi luah tu jadi sempit. Saya kata. Tak ambil.
Kita cakap apa? Tak ambil. Dia pegang dengan ramah. Pegang dengan alat cukup. Pegang dengan bilangan ramah. Tak kena bumi lagi. Kalau masa kita kat kaki dua nampak so. Kinanya daripada lari sungguh. Cepatnya lari tu kaki dua nampak so. Bumi luah jadi speed saya kata. Mari mana tu? Mari dia mu perasa. Sebab dia kena ikhlas dengan Allah. Kena hati bergantung dengan Allah. Hak ni sebagai usaha, lepas tu pertolongan dari Allah. Maka bila mu tu ujuk, mu perasa, hidup bergantung dengan bilangan ramah, seolah tak ada bergantung dengan Allah. Allah lepas kamu, seolah gitu. Tak ambil. Lari tak kena bumi, tak kata. Dia duduk bila situ. Tu cerita dia. Nanti tak hundur klik tengok dalam sejarah dia tu. Falam tughni ankum syai'an. Maka tidak boleh menolak, tidak mengaya ia, tidak boleh menolak ia akan kamu syai'an akan sesuatu. Gapo? Ni banyak tentera kamu itu. Soalnya banyak tentera tak boleh menolakkan kamu. Dulu bilangnya sikit ya 300 menghadapi 1000 lebih kurang. Kamu boleh mengalahkan. Mari hak berikut ni pun sepatut juga perang Ahzab. Kamai tu puak Mekah mari 12,000. Puakmu sikit lah. Tapi Allah Ta'ala tolong dengan melepaskan ribut. Khemah-khemah puak dia belata pokat puyuk-puyuk besar berguli pati. Allah Ta'ala tolong. Tapi hak ni mu bilangnya ramah, salah mu pegang dengan bilangnya ramah. Ambil. Ni nak mengajar kita lagu ni lah. Jadi pegang dengan awak ramah. Bilangnya ramah apa tak jadi apa. Wala taghtarra bi kasratil halikin. Ilzam tariqal huda. Tetap olehmu akan jalan yang sebenar. Wala taghtarra, jangan tertipu daya, terpedaya, terpesona dengan bilangnya ramah tapi ya rusak, tak bersih. Ada dah. Ni jalan ni. Kalau gitu kita hundur klik pada kata apa dia Hunain Tuhan sebut ni. Hundur pada kata wa yauma Hunain dan sebut olehmu hari perang Hunain. Apa Hunain? Maka Hunain ini ialah nama di satu padang antara Makkah dan Taif. Sebelah jalan bukit. Daripada Mekah nak tuju pergi ke Taif, lalu ke Hunain. Lebih kurang 18 mil. 18 mil, 18 batu. Kalau itu nak kira kilometer agak. Dia 3 mil tu 5 kilometer setengah. 3 mil. Ini berapa mil ni? 18. 3 mil kita kira 5 kilo setengah. Ni mil kita kira 11 kilometer. Kita kira kasar. Apa tu ni pula tu 22. Apa tu tambah lagi pula 2 pula. Dalam lebih kurang kat 30 kilometer lah tebus lebih kurang. Tu dia daripada Mekah menuju ke Taif lebih kurang 18 ni. Ada 18. Dah lepas 50 km jugalah dari Mekah menuju kepada Taif. Satu tempat nama Hunain. Sebab apa berlaku perang di Hunain tu? Jadi setelah Nabi SAW buka Mekah, jadi orang-orang Mekah yang duk kufur selama kemarin berimeh bi wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka puak Taif bimbang. Dia atas Mekah jatuh dah ni. Bimbang takut dia mari kat ni nak pergi serang. Mari daripada Taif mari. Berita dia dapat maklum kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun menuju pergi selalu. Sudah atur posiak di Mekah. Atur posiak sudah atur orang ni bahagian ni. Selalu hadap pergi ke Taif. Pergi bertepur di Hunain ni. Kemudian bila berlaku tu? Pada bulan Syawal tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 Hijrah. Tahun yang ke-8 daripada Hijrah. Bila tu? Kemudian daripada Futuh, kemudian pada buka Mekah pada bulan Ramadan tahun itu.
Jadi berlaku buka Mekah dalam bulan Ramadan. Setelah selesainya atau siap orang tu bahagia tu upacara siap, bulan Syawal tu menuju pergi kepada Hunain. Pada bulan Syawal tahun yang ke-8 Hijrah berlaku tu. Kemudian daripada Futuh Mekah kemudian pada buka Mekah. Buka Mekah bila? Futuh Mekah pada bulan Ramadan. Tahun itu, tahun perang Hunain itulah. Perang dengan siapa tu? Perang dengan Hawazin. Puak Hawazin. Hawazin tu siapa? Ialah Badawi. Orang duduk ke hulu, duduk ke bukit-bukit darat. Puak Hawazin ialah kaum keluarga bagi Halimah As-Sa'diyah. Dia panggil Bani Sa'di. Bani Sa'di. Gak Halimah tu bako Sa'di, mari tahu tak ni Sa'diyah. Siapa dia Halimah tu? Ialah khabar mubtada mahzuf ataupun badal. Siapa Halimah As-Sa'diyah itu? Emak susu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Masa mula dilahirkan dia tu Suwaibah dulu menyusu. Sahaya bagi Abu Lahab tu dia mendekakan Suwaibah, suruh menjadikan mak susu bagi anak nakal dia ni Abu Lahab tu. Lepas tu Halimah ni pula mari Badawi, mari cari anak susu kat bandar, anak susu. Dia banyak orang zaman tu orang Badawi duk ke hulu cari makan upah susu. Pergi kat bandar-bandar kan, orang bandar dia bekerja buat gitu gini kan, ada pasal duk kirim anak nah upah. Ayo mari makan upah susu. Para je nak sangat susu orang Badawi ni. Dia tubik susu dia. Maka kata riwayat tak ada siapa nak terima ni. Halimah lah ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi anak susu dia. Bawa pergi ke Badawi, duduk ke Badawi. Nak ayat terdidikkan dia ni, duduk ke hulu. Jadi cerdik lah. Kalau nak jadi pemimpin ni kena lagu tu lah. Ajar lagi susah duduk ke hulu, tengok cara duduk dengan kambing, duduk dengan uta lagu mana. Tu. Tapi dia cerdik. Lepas tu sebelum nak jadi gemala orang, jadi gemala kambing dulu. Cara tadbir kambing tu. Sebenarnya kelebihan, tapi orang menghina. Apa Nabi Muhammad bela kambing? Ayat kecek. Bunyi pun tak olak dah dengar. Sen tak olak punya dah. Bela kambing ni walah. Oi, ni satu gemala yang bijak ni. Nak jadi pemimpin orang tu. Gitu dengan Halimah Sa'diyah. Maka apabila tu perang dengan kau ni, Hawazin wak kau keluarga Halimah As-Sa'diyah. Perang Hawazin. Kemudian mari capur di belakang ni pula, iz a'jabatkum kasratukum, ketika mengajib, ketika perasan akan kamu oleh banyak tentera kamu, maka kamu kata, dia nak bila betul lagu mana rupa perasan. Ni apa perasan, apa ujuk dah. Ada yang kata ujuk nah. Perasan dengan dia amal banyak, perasan dengan dia rajin. Habis ku berjaya, ku rajin. Malah ayat perasan ni kata. Kita baca lagi tu dah. Perasan. Dia kaya tu kat perasan. Dia lagi tu panggil ujuk. I'jab yang namanya. Walahana perasan dia. Kamu kata, ni nak tafsir mana ujuk dia tu. Kamu kata muduk berkecek kata, tiadakah Allah kami, tiadakah Allah kita training daripada sebab dari sebab sedikit tentera yang tentera Hawazin. Balik puak dia sikit ya. Sah. Lek kita ramai ni, mu perasan. Malah mana ramai banyak mana? Adalah mereka itu tentera mukminin. Ataupun tentera muslimin. Masa tu 12,000. Ramai nanti ya. Perang Uhud tak apa 1,000 kali, 900 lebih ya. Keluar daripada Madinah hampir 1,000. Tapi nyemai di munafik tu barakah tengah jalan 300 orang. Ingat 900 lebih kurang. Lawannya Quraisy 3,000. Tengok tu.
hadap kot tu saja. Tapi hotel ni banyak berganda semati 12,000 balik muslimin. Habaq dia kata sahabat saya kita tak kalah. Apa? Daripada sebabnya dari kerana sedikit tentera ni tentera Hawazin. Adalah mereka itu tentera mukminin tu ataupun muslimin 12,000. 12,000 tu capur 10 tentera yang datang daripada Madinah. Tambah kata daripada. 12,000 sana tu 10 tentera hak yang datang daripada Madinah. Mari ambil Mekah pada 17 Ramadan. 17 Ramadan mari daripada Madinah 10,000 buka Mekah. Ambil Mekah jatuh ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu 2,000 lagi tu dan 2,000 kita tambah dan tak dah. Dan 2,000 orang lagi tu dan 2,000 lagi orang Mekah. Tu kata capur dengan 10 12 tu nak. 2,000 lagi orang Mekah. Orang Mekah mana? Orang Mekah yang masuk Islam masa itu. Masa mana? Masa buka Mekah lah. Tu dia hati-hati kata iza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila datangkan kamu oleh pertolongan Allah dan oleh buka Mekah. Wa ra'aitan nasa, dan mu boleh lihatlah segala manusia di Mekah masa tu yadkhuluna fi dinillah, masuk mereka itu pada agama Allah ni Islam, afwajan, berpuak-puak kumpulan tu mari masuk Islam, puak ni masuk habis. Tu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tu hak masuk Islam ketika tu bila nak hadap pergi ke Hunain dia pergi atik. Jadi capur dua belah. Tu makna kata dan 2,000 orang Mekah. Orang Mekah yang masuk Islam masa itu. Lepas tu balik sana dan kafir, yakni kafir Hawazin 4,000 ya. 4,000 ya. Ali kira banyak lihat ni dua ganda. 3 kali 4 12. 3 kali 4 12. Lihat ni 4,000, lihat ni 12. Oh banyak lihat ni dua ganda. Tu tapi ngakana kalau tu ana kalau pergi perasa. Karena dia perasa kan luput ikhlas lah. Luput tawakal ala Allah. Hidup bergantung hati dengan bilangan ramai. Hidup bergantung dengan alat kakak hanya. Ni. Betul kata ramai macam buih dia panggil. Ramai tapi macam buih. Buih ramai tak cua buih. Tu. Kisahnya ajabatkum kasratukum, ni ayat nak mengajarkan kita apa dalam kerja itu adalah naklah ikhlas. Dalam syarah mawahib, yakni dan tersebut dalam kitab syarah mawahib. Mawahib kitab Mawahibil Ladunniyah bagi Syekh Ahmad Al-Qastalani, kitab cakap sejarah sirah nabawiyah. Kitab cakap sirah, cakap sejarah An-Nabawiyah, kitab Mawahib. Padahal syarah tu pula. Syarah Mawahib bagi Syekh Az-Zurqani rahimahullah taala. Dalam syarah Mawahib tersebut dalam kitab syarah Mawahib dia kata lebih 20,000. Lebih 20,000. Katanya banyaknya. Tu dia. Maka muslimin yang mati pada peperangan tu 4 orang je. 4 orang je. Dan orang musyrikin mati tu lebih daripada 70. 70 yang mati. Itulah Allah Ta'ala duk sebut-sebut tentang pertolongan dia. Sambung ayat klik semula. Itulah ketika mengajibkan kamu oleh banyak, oleh ramai bilangan kamu, maka tidak boleh menolak ia bilangan yang banyak bilangan kamu tu
tak boleh menolak dari kamu akan sesuatu pun. Sehingga mu lari saat ni tu, wa daqat alaikumul ardu bima rahubat, dan jadi sempit, jadi picit atas kamu oleh bumi. Di bumi Hunai tu, walhalu wah bumi tu, lari kamu tu sampai sempit bumi dengan seluah-luahnya, bima rahubat tu. Ada setengah tafsir bon yang mana ma'a, yang ini serta luahnya, serta seluah-luahnya, luah-luah bumi tu mau lari tak cukup, pasal sempit bumi. Lari nak tak lari sungguh. Ma masdariyah bima rahubat, tawi masdar birahbiha. Yang ngaji kaedah. Lepas tu ba mana ma'a, ni ma'arah biha, serta luahnya bumi tu. Kamu lari, tiada kamu dapat tempat ia boleh tetap kepadanya. Tak tahu nak lari nak pun mana. Tu nak lari sungguh. Sebab apa gitu lalu? Kerana ketakutan daripada seteru. Walah seteru pak ibu ya. Ni Allah Ta'ala masuk ke sifat takut dalam hati. Dia berani takut pun dia capak mari dah itu. Sebab tu dalam doa dok minta berlindung daripada penakut tu. Di antara doa dah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, ku berlindung dengan kau daripada penakut dan daripada kikir kedekut. Tu Nabi SAW berdoa macam tu, dia nak ajar umat lah. Walha dia bila penakut Tapi dia sakut pedang nak keluar pergi ke Uhud tu. Sahabat duk begitu gini, walau wahdi, aku nak keluar seorang aku. Tak ada siapa nak turut, aku nak pergi seorang aku. Tengok berani dia. Berani dia tu. Itulah. Tiada kamu dapat tempat yang boleh tetap kepadanya, kepada tempat. Apa? Kerana ketakutan ni kamu daripada seteru Hunain itu. Kemudian cerita lagi, summa wallaitum mudbirin, kemudian berpaling kamu, balik belakang, lari. Tu lari. Sebab apa antara lain tu? Ulama yang periksa dah ada cerita perihal tu, kerana balik puak Hawazin dia banyak guna panah. Banyak dia guna panah, punah dia senjata jauh kan. Ni pedal tak apalah perihal gini. Nak masuk kan nak pok mari tu. Tu lagi tu. Baik. Lalu dia tak supa dia pergi hak dulu hak demo langgar mari Madinah. Daripada Quraisy Mekah nu mari di Madinah. Tu hak dulu nu hak pergi Badar, lari mai tepu di Badar. Hak nu mari pergi di Uhud dalam Madinah. Hak pergi Ahzab pun mari apa dia di tempat Khandaq tu. Tu. Ada pohon ni di pergi kampung demo. Apa dia adalah tempat strategi dia, tempat pertahanan musuh dia ada lah pertahanan tu. Dia serai situ banyak alat dia tu. Tu. Tapi nak kata itulah jangan duk pegang dengan bilangnya ramai. Tempat salah hatimu tu. Nak tidak bergantung dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala zuhir selalu supaya Nabi kata bukan menang kalah tu di situ. Ukurannya tempat benar kalah ialah rahmat dan pertolongan daripada Allah. Maka Allah nak tolong bimu benar kerana dia in tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong akan Allah dengan hati bersih, Allah tolong. Lepas tu lari yang bercubu tu, tinggal beberapa orang sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap duk gitu. Apa dia kata? Dan tetap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas bagal putihnya. Dia duk cokoh atas bagal. Benata bara, benata hak bara antara hema dengan kuda. Dia panggil bara. Kata sebenarnya bapak
Yang hema ibu kuda. Boleh anak dua tu binatang baghal. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himaran. Tak ada ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaduk dia tu yang naik belaka tak ada pilih. Kalau naik kuda tu hebat. Hema apa dia naik, bara apa dia naik, uta apa dia naik. Tu wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahdah. Dia hadiah oleh setengah-setengah raja, iaitu Raja Iskandariyah. Maka hari perang Hunain dak cokoh atas baral tu. Dan mau cuba lagi dia tetap itu. Baral yang putih, al-baghlatul bayda. Dan tiada serta Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Al-Abbas. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Al-Abbas tu? Ialah bapa penakannya, bapa penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk pegang atau kenderaan Nabi tu. Dia tak cek. Dan Abu Sufyan. Murad dengan Abu Sufyan ni segera faham. Kalau itulah Abu Sufyan ke dah faham ke Abu Sufyan hak tua Nabi nu sallallahu alaihi wasallam, bukan hak tu. Ni Abu Sufyan sepupu ni. Ya pak yori lagi. Abu Sufyan nama dia betul Ibnul Harith. Nama dia bila tulis Harith tulis ha pendek gini. Tapi baca panjang. Dia nak beza dengan isi wasah Al-Harith. Asal Al-Harith dia bergala. Yang bergala. Bergala. Nyocok nane tu. Harith sifa'i. Ni nama dia. Bila nama tu tulis pendek ha. Tak tulis alif tapi baca tu panjang. Harith. Abu Sufyan Ibnul Harith. Siapa ni dia ni? Adalah anak bapa penakannya, bapa penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapa penakan dia? Harith. Harith tu kakak pada Abbas, kakak pada Abdullah, anak sulung bagi Abdul Muttalib. Harith. Jadi Harith anak sulung, Pak Abu Sufyan anak Harith. Jadi Abu Sufyan kena sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu orang tak tinggal dia tu. Masa dia mau lari nak cubu, Abbas pak nakal duk sekali, Abu Sufyan sepupu duk sekali duk pegang tali kekal. Tali kekal apa dia bara dia saat ni. Lepas tu apabila dia cubu lari, ada riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Sufyan, suruh Abbas lawan. Suruh Abbas ni dia makan jauh. Beda sepeka suruh dia. Dia lawan gini perak lagi. Suruh dia. Apa tentera berbelah-belah ribu tu nak dengar ke dak mahu gini. Ni suruh dia tu lawan tu dengar dia habis. Lalu tu tengok lagi ceritanya. Dan Sirah Asy-Syami tersebut dalam kitab sejarah Sirah Asy-Syami, Sirah Al-Halabi, Sirah An-Nabawiyah bagi Al-Syekh Al-Halabi Asy-Syami. Dalam kitab Sirah Asy-Syami dia kata orang yang tetap serta Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada masa lepuak lari. Hak beribu-ribu lagi tu lari, orang tak lari selain pada Abbas dengan Abu Sufyan saat ni tu 100 orang. 33 muhajirin dan 60 ansar. Tu dia. Dia campur muhajirin ni masuk puak Mekah dan lain-lain hak hijrah tu. Dan 60 ansar. Jadi berasa dia cakap lagu tu hak Zuhair nak 133 orang muhajirin kau tu dan 60 orang ansar. Tapi kita cakap 100 orang 33 muhajirin. 133 orang muhajirin dan 60 orang ansar. Lepas tu termasuknya Abu Sufyan yakni sepupu dia saat ni
duk pegang tali kekang baralnya barang Nabi, duk pegang tali kekang. Nah, tali kekang kuda dah. Dak saluk kat mulut duk pegang tali kekang. Nabi duk cokong atas tu. Tak ada kata turun, dak. Duk tengok nombor lari kat cerubu tu. Nah, lepas tu lah dia suruh Abbah tu laung panggil. Bila Abbah laung panggil, Rasulullah duduk di sini. Berik kak sepa berik. Kata berik kak. Bung paling main semula. Perai semula lah. Itu dia. Kemudian kata lagi, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Lepas berlaku lari gitu, kemudian setelah berlaku kelarian, turun, yakni menurun oleh Allah Ta'ala akan ketetapan Allah menurun atas Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun di atas Allah Ta'ala apa dia? Nurunkan sakinah, ketetapan hati saya kita. Sakinah. Mai daripada sakinah sukun dah. Allah Ta'ala mencapakkan ketetapan dalam hati dia sebab dia tak lari. Dan pula atas segala orang mukminin. Tak kalau Allah menurunkan sakinah, lalu maka balik sekalian. Paling balik masa kita paling kelih lari tadi. Maka balik sekalian ni paling balik. Sekalian mereka yang lari itu paling balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tu panggil paling balik tu, tak kala seru, ini tak kala panggil atau pelaung akan mereka itu segala yang lari tu, panggil laung seru oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu. Abbas panggil saat ni dengan suruh yakni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil Abbas, panggil. Tu panggil buah lagi tu. Tu dia. Apabila dia panggil, pak berhenti dengar suara tu, berhenti pak. Paling kelip mai semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara paling banding dengan sepaning dia paling balik tu. Seperti anak uta yang sesak daripada ibunya. Anak uta sesak pada ibu ke, bunyi suara ibu pok, selalu pok cari ibu. Kau tengok anak kambing kan nah. Dia dok panggil. Bila ibu panggil, lopak saya dah. Tu sama ibu. Ni pun sebetullah. Bila dengar suara laungan Abbas kata Rasulullah duduk sini, paling bau mari semula. Seperti anak kambing, anak unta sesak daripada ibunya. Bila paling mari semula tu, maka berperang mereka itu mukminin, muslimin dengan Hawazin itu, dengan kabilah Hawazin tak ni, perang semula hingga pecah perhimpunan, larilah Hawazin tu. Tak tahu lari. Lari tu tinggal dengan apa? Boleh tawar banyak, waktu boleh takak banyak tu uta-uta berbelah ribu. Boleh tawar uta, kambing, tawar perempuan, anak-anak kecil. Banyak. Sebab buat dia waktu baik habis kawan anak-anak. Biasa orang perang tak waktu baik anak-anak tu. Dia nak naik semangat. Waktu baik dengan anak isteri. Waktu baik mai dengan penatas salah tak nak ambil tawasul lah rupa-rupanya. Bila kalah tu, dia tak suka. Dia kata bila tu baik habis gini, agak kata menang. Ada puan dia tahu kata tentera muslimin dia tak bunuh perempuan dengan budak pai duk lik dia tu. Tu dia. Nah, cara dia tu suka je begitu. Tiba-tiba apabila tak tahan dengan demono paling main semula, pakai undur lari. Dan pula Allah Ta'ala cerita lagi pertolongnya. Wa anzala junudan lam tarawha. Dan menurun oleh Allah akan tentera yang kamu tidak lihat. Ya tafsir selalu. Akan tentera ini malaikat. 5,000 katanya.
Dan kata qil 28,000 malaikat. Dan kata qil 16,000. Bukan perang, menguat hati muslimin. Tentera Allah Ta'ala menurun tu, yang tiada kamu lihat akan dia. Ada di hujung tu. Tu tafsir tu terjemah bagi lam tarauha. Jumlah lam tarauha sifat pada junudan. Sepatutnya wa anzala junudan lam tarauha, dan menurun ia Allah akan tentera yang tiada kamu lihat akan dia. Sepatutnya jumlah straight itu dulu. Menurun ia Allah akan tentera yang tiada kamu lihat akan dia tentera. Siapa tu? Baru tafsir. Ialah malaikat. Mu tengok tak nampak Allah Ta'ala menurun. Yang mana? Setengah kata 5,000, kata setengah 8,000, kata setengah 16,000. Bukan dia turun perang, mengkuatkan. Turun mari haikal mancai lah kita kata. Tu dia. Dan Tuhan cerita lagi kata wa'azzabal ladzina kafaru, dan mengazab ia Allah, dia tafsir selalu, dan mengazab menyiksa oleh Allah akan segala kafir. Lahana azab dengan dibunuh, kena bunuh 70 orang kafir Hawazin, kena bunuh, dan boleh tawan pulaknya 6,000 perempuan. Kawan? 6,000 puan kena tawan. Dan kanak-kanak, budak-budak kecil tawan habis, laki puan. Dan unta 12,000. Banyak. Kambingnya ana, tak ada ayat bilangnya. Tiada hingga banyaknya. Tu dia. Boleh tawan. Sebab apa betul boleh tawan banyak gitu mau tu? Kerana Hawazin bawa hadir anak isteri dalam perang tu. Dia bawa habis dengan anak-anak kecil, bawa tubik pergi. Isteri-isteri bawa tubik dalam perang tu. Dan harta-harta sekalian, utah anak ada waktu tubik habis. Dan apa dia kambing-kambing banyak waktu tubik mana tu? Bawa hadir dalam situ. Bawa hadir di medan peperangan. Apa tujuan dia bawa hadir tu? Ialah supaya menguat hati masing-masing. Ambil tafa'ul lah kita panggil. Ambil tafa'ul dengan benata, ada benata tak ada salah. Salahnya gitulah. Dan harap menang. Mereka tu dah harap kata menang lah. Tapi waktu baby tu harap pada dia, tapi tak. Tiba-tiba kalah perang mereka itu, kalah. Perang dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah tawai boleh tu. Bila tawai hukumnya jadi sahaya. Perempuan yang kena tawai tu pakai jadi sahaya. Juga anak-anak kecil sama ada lelaki puan pun jadi sahaya. Tu dalam tahap dia dulu dah hukum sahaya banyak tu. Jadi tat. Bau panggil ke tak? Tu dia. Ambil dulu yang ada hukum sahaya tu. Lepas tu Tuhan kata wazalika jazaul kafirin, dan demikian itulah balas segala orang kafir. Wazalika, dan bermula yang demikian itu. Demikian itu apa tu? Kalah perang dan kena tawan semua tu, itulah orang kata balasan orang-orang kafir di dunia. Summa yatubullahu min ba'di zalika ala man yasha. Kemudian taubat Allah. Taubat Allah, apa makna taubat Allah? Yakni terima oleh Allah akan taubat mereka. Dia lurah bila kata taba'ala, makna qabila taubatahu, tu di segi lurah. Kalau kata taba'ila, hak tu kembali. Taubat makna kembali, pada taubat daripada dosa dah. Tinggal dosa, kembali kepada Allah. Dia guna taba'ila.
Manakala taba'ala, tu mana qabila taubatahu. Sini guna fa thumma yatubullahu min ba'di zalika, yatub ala man yasha. Dengan mana yaqbalullahu taubata man yasha. Kemudian taubat Allah ni kemudian terima oleh Allah. Atas mereka ni akan taubat mereka yang dikehendaki. Bila tu? Min ba'di zalika, kemudian daripada itu kemudian pada mengazab tu. Dulu Allah Ta'ala azab hak kena bunuh tu, kena azab dunia, kena tawar ke tu. Lepas tu hak lagi tu Allah Ta'ala terima taubat. Min ba'di zalika, kal harap min ba'di ta'zibihim, kemudian daripada azab mereka itu Allah terima taubat mereka yang dikehendaki. Lah mana terima taubat? Dengan masuk Islam. Taufik hati dia terima Islam. Di puak Hawazin masuk Islam. Itu dia. Wallahu ghafurur rahim. Tambah ayat. Dan Allah itu ialah Tuhan yang amat mengampun, lagi Tuhan yang amat mengampuni akan dosa-dosa, lagi pula rahim. Apa rahim? Yang amat kasih sayang. Tambah hak tu. Apa tu cerita sini tu dia panjang lagi lah. Dengan kita ambil maksud, kita akan baca sekali lagi. Lepas pada tu puak-puak lelaki tu pakat pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi minta lah, moga kami ni Islam dah itu ini, minta maaf apa itu ini. Lepas tu nak minta kelik lah hak kena tawar tu. Harta kawan uta kami banyak tu, harta tawan ni dan perempuan tawan ni dan anak-anak. Dia nak minta lah, dia tamu ni orang baik sangat, orang kemurahan sangat, ada merayu. Baru kenal orang baik. Dulu orang jahat. Nanti manusia dah lagu tu. Mulanya keji kawan tu, cuba boleh nak peracur kawan. Bagi tak lagi kalah tu, mu ni orang baik, dia nak minta lah. Mat tekak. Tapi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam bukan dia sewaktu peperayut dak. Dia nak pada ajaran. Itu kan. Panggil dia mau beriman selesai lah. Lepas tu dah minta-minta, maka Nabi pilih. Ginilah, hamu pilihlah munah anak. Dan ambil semua tak boleh, kata. Pilih. Mu nak ambil kawan anak-anak mu dengan isteri mu ke, mu nak ke harta mu saya anak dua tu. Kalau mau tahan saya ke utah, tak apa, ambil utah kelik. Kawan anak isteri tak boleh. Ginilah hak ni, hak keturunan saya. Habis honung tapi utah tak boleh. Tu dia dah. Adik dah tu panggil tu. Itu cerita ada depan kita kau tengok semula pada kata diriwayat bahawa cukup dulu. Wallahu a'lam.